أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. به به به. لا إله إلا الله. لا إله. Baru seorang. Saya tunggu lagi 2 minit. Saya nak mula. Dah lewat dah. Okay, kita mula lagi 1 minit saya tak tunggu semua orang masuk saya nak mula terus sebabnya dah mula lewat dah. Dah mula lewat. Patutnya kita terus boleh mula lah. Bukan nak bagi masa lagi untuk orang join Okay. Okey. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Dengar. Oh, kaki saya. Okey, boleh dengar. Clear. Ada sangkut-sangkut ke apa semua tak ada Clear. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
رب اشرح لنا صدورنا من أمرنا رشدا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى آه Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sikit, jawab sikit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Alhamdulillah, tengah hari ini bertemu kembali kita untuk minggu yang terakhir sebelum kita bercuti selama 1 minggu untuk meraihkan Aidil Adha. InsyaAllah so hari ini kalau ikut senarai saya ada 9 orang yang bersama saya. Terima kasih kerana sedia dan sudi menunggu dan meluangkan masa untuk bersama-sama dalam kelas tengah hari kita, kelas online kita pada tengah hari ini. Okey, minggu ni minggu yang ke-23, minggu yang terakhir mengikut senarai saya ni. Sebelum bercuti dan kemudian akan dimaklumkan saya rasa minggu ni lah dia akan maklumkan apa yang akan berlaku selepas cuti Hari Raya Haji insyaAllah. Setakat ini bayang-bayang yang pihak sekolah setelah bermesyuarat beberapa kali kemungkinan yang akan bersekolah hanya pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 bagi sekolah yang ada STPM. Okey, untuk bagi kelas-kelas lain yang tidak ada peperiksaan akan kekal lah. Akan kekal untuk berada di rumah dan sekarang pun kes agak membimbangkan ya. Semakin hari mencecah 10,000 angka. Dan saya pun baru berduka cita hari semalam sepupu saya telah meninggal dunia juga kerana COVID-19. Okey, tapi daripada komplikasi dia ada penyakit kencing manis. Muda lagi, baru 40 tahun. Beza dengan saya 3 tahun saja umurnya. Meninggalkan anak ramai 4 orang, 5 orang anak dan juga isteri. Okey, tu sedikit. Kakak pakai dulu baju apa semua tu ambil. Bapa dia beli tu atas meja. Okey, so jadi jagalah kesihatan baik-baik, keselamatan kan. Kalau kita dah rasa dah mungkin stres, luangkanlah masa ya. Luangkanlah masa dengan sama ada kita mengaji. Kalau petang kita boleh beriadah, kalau kita boleh berjoging, pergilah berjoging, boleh buat basikal, pergilah boleh buat basikal. Kalau nak berjalan-jalan, kita berjalan-jalan ikutlah SOP yang ada elakkan daripada kawasan ramai orang dan juga segalalah prevention better than cure katanya. So oleh itu saya selalu mendoakan anda semua terus sihat supaya dapat belajar dengan baik dan meneruskan aktiviti pembelajaran kita walau apa saja ujian yang datang akan kita tempuhi bersama. InsyaAllah mudah-mudahan selalu berdoa Allah akan tariklah segala kesusahan kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Okey, daripada setiap kesusahan tu akan datanglah kemudahan. InsyaAllah, jangan risau. Ini semua adalah ujian daripada Allah. Kita sebagai hamba-Nya. Baik. Saya tak nak buat review apa, saya terus nak buat PDP saja hari ini. Sebab saya baru riliskan markah bahagian C dan bahagian B, A dan B. Okey, dua-dua bahagian saya dah riliskan markah. Awak boleh tambah markah tu sendiri. Kemudian boleh per dengan 50 per dengan 49 je per dengan 49 dan boleh darab dengan 100. Nanti awak dapat markah dalam persen. InsyaAllah saya akan keluarkan satu result rasmi untuk satu kelas semua. Okey. Kecuali bagi pelajar yang tidak menduduki peperiksaan lah, iaitu Anik Muhaimin, seorang yang tak menduduki peperiksaan. Dan sampai ke sudah saya rilis markah pun dia memang tak buat jadi tak adalah.
Okey, untuk kerja minggu lalu pun saya tak nak semak kat sini, tapi saya tengok tadi berapa orang Saya tengoklah tadi. Saya tengoklah tadi yang minggu lepas punya kena buat untuk bubble sort dan bucket sort. Okey, ada 12 orang dah telah hantar ya. Ada 5 orang lagi yang belum hantar. Jadi tolonglah buatlah ya, buat. Amir Haikal, saya baca nama Azri, Irsyad dan Aspa. So both yang saya sebutkan nama ni tolong buatlah, tolong buat dah hantar. Kawan-kawan awak semua boleh hantar yang minggu lepas. Saya minta buat 8 item, 8 item ketinggian, kemudian uh, apa tu, kita jadikan dia bucket dan bubble sort, iaitu kita sort dia, kita asingkan dia untuk disusun aturkan dia. So yang tu kita belajar minggu lepas. Okay, so minggu ini kita sambung lagi. Kita punya subtopik yang baru 3.1.2, 3.1.2 Roman 1. Okey, apa dia hari ini? Menulis pseudocode dan melukis catak alih bagi linear search. Okey, hari ini kita fokus untuk buat linear search saja. Okey, so kita bila sebut macam tu kita basic balik apa dia search? Search adalah mencari suatu hasil, mencari suatu input, mencari suatu input yang akan menghasilkan output yang kita nak. So itu adalah search. Okay. So kalau linear search kita pun sudah tahu apa dia linear search. Okay, apa dia binary search kita pun sudah tahu. Kedua-duanya. Okay. Jadi hari ni kita tengok cara macam mana kita nak buat pseudocode dan catak alih bagi sebab awak baru ni hanya belajar buat jadual dia saja. Kemudian awak buat dia punya algoritma dan juga pseudocode saja. Jadi hari ni kita tunjuk sikit macam mana yang paling mudah lah berdasarkan contoh yang diberi. Satu saja saya buat ini. Baik, dalam buku teks kita ada contoh 3.7 iaitu langkah-langkah pembinaan pseudocode dan catak alih bagi linear search untuk mencari satu nombor. Okey, mencari satu nombor dalam senarai yang rawak iaitu random list. Okey, so hari ni kita nak buat searching bukan sort. Kalau kita sort tu kita nak susun atur, so yang ni kita nak mencari. So mencari. Baik, senarai yang diberi adalah seperti berikut. Carian suatu nombor menggunakan senarai di bawah. Baik, langkah pertama bila kita dapat masalah yang macam ni, yang berdasarkan contoh 3.7, so apa yang kita kena buat? Pertama, kita memahami proses linear search dengan membina algoritma. Okay, so ada orang cakap dengan saya, sepatutnya kita buat algoritma dulu, lepas tu baru buat pseudocode. Okay, dia atas pemikiran masing-masing. Ada orang, dia boleh buat pseudocode. Okay, tapi tak ada algoritma tak ada pun. So kita kena faham lah. Pseudocode tu adalah kod yang kita telah ringkaskan daripada kita punya algoritma. Algoritma lebih kepada bahasa mudah yang kita buat. Contoh macam kita belajar dahulu. Bagaimanakah kita nak menyiapkan sebuah ataupun satu sebiji burger contoh. Macam mana kita nak siapkan sebiji burger? So kita buat algoritma dia. Kita buat algoritma dia dulu. Kita tak buat pseudocode lagi, buat algoritma. So kalau aku nak buat dia punya ni, algoritma dia macam ni. Pertama aku kena cari roti, kena sediakan daging, kena sediakan bahan-bahan condiment dia kat dalam tu. Kena pilih sos dia. So yang tu kita tulis je. Just tulis tu dia jadi. Okay, so bila kita apa tadi saya lupa lah. Okay, kita buat algoritma dia adalah perancangan macam mana kita nak buat pseudocode dia. Macam tu. Okay, so pertama sekali untuk yang linear search ni macam tadi saya tunjuk tadi macam mana nak buat burger step by step. Step tu pula nanti akan diatur di dalam pseudocode. Mula nombor 1 buat apa, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sebelum tu kita buat ayat dia macam ni. So pertama dia kata kita kena buat algoritma yang berbentuk macam rajah 3.2 ni. Okay, apa rajah kata? Mula dengan item pertama dalam senarai.
Kenapa kita nak mula dengan item pertama dalam senarai? Tak ada pun tulis mula, tamat, tak ada kan? Dalam ni tak ada tulis. Dia hanya tulis ayat ringkas saja. Ayat ringkas yang boleh dibaca dan difahami untuk dilaksanakan. Okey, so mula dengan item pertama dalam senarai. Okey, dalam ni kita nak buat linear search. Linear search. Apa beza linear search dengan binary search? Siapa boleh jawab? Ya, apa dia linear search? Apa dia binary search? Ramai-ramai senyap juga tanya soalan. Dah belajar ni, dah belajar. Dah belajar pun. Ya, siapa boleh jawab? Apa dia linear search? Apa dia beza linear search dan binary search? Tereng, tak ada orang. Hello, hello, ada orang? Anybody? Anybody tak dalam ni? Dalam meeting ni? Ada orang, tak ada orang ni? Lama dah ni saya bercakap ni. Ramai ni. Hari ni ada 14 orang. 14 orang. Yang si Naim ni daripada tadi lah. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Kemungkinan dia ada masalah yang talian. Okey, yang dah ada ni, yang dah ada. Siapa boleh jawab ni? Siapa yang dah boleh jawab ni? Siapa boleh jawab ni? Saya tanya soalan simple je. Sebab dia kata mulakan item pertama dalam senarai. So, kita nak faham linear search ni. Kita dah buat dah sebelum ni linear search dengan binary search. Apa dia linear search? Apa dia binary search? Boleh recall sikit tak? Boleh recall sikit? Oh, jenuh saya tunggu ni. Siapa-siapa? Tolonglah jawab, tolonglah jawab. Jangan biarkan saya seorang-seorang kat sini. Walaupun dalam meeting ni ramai orang tapi rasa macam saya seorang-seorang je kat sini. Ya, Cikgu, siapa? Ya. linear search betul guna satu teknik untuk dapatkan item yang dikehendaki. Kalau binary search guna dua pilihan. Okey, so saya tanya linear je. Saya tak nak tanya binary dulu. Okey. Dia cakap tadi linear search ni apa mudahnya, bahasa mudahnya apa linear search tu? Oh. Ha. Saya suka ada orang jawab. Tapi saya suka tanya lagi. Okey kelas, linear search benda yang paling mudah sekali kita kena faham. Linear search adalah mencari semua item. Mencari setiap list kita ada. If we have 10 list items, so we need to verify or need to verification of each item. So itu sebab tu dia namakan linear. Satu line. Atau kita buang AR tu kat belakang, kita buat dia line. Maknanya je kita satu line. Satu line maknanya sebaris kita semak satu-satu. Itu linear. Sebab tu nama dia linear. Binary tadi dia cakap dah. Dua pilihan. Bukan masuk dua pilihan. We need to, kita perlukan sukukan. If you have 10, so we have to divide on 4. Kita kena bagi dia kepada 4. So 2.5. Sebab dia ambil apa? Dia ambil titik tengah. Kalau linear tadi, dia mencari item tu. Tapi item tu dibandingkan pula dengan kecil atau besar. Kecil atau besar, bukan kecil atau besar. Nilai dia sama ke tak sama dengan nilai yang dicari? Tapi dalam satu line. Semua satu line. So senang. Nak ingat, linear search adalah mencari sesuatu di dalam satu barisan. Setiap item dalam barisan tu kena buat verified ataupun verification. Okay, so bandingkan item pencarian pertama. Okay, dimulai ayat dia dengan mula dengan item pertama dalam senarai, bandingkan item pencarian dengan item pertama. Jika nilai item pencarian sama dengan nilai item pertama, carian dihentikan. So, katakan sekarang kita ada satu baris ni, saya nak kamu cari 15. Kalau linear search biasa yang kamu faham, kamu kena tengok item 1.
Item 1 is 10. So 10 menjadi item 1, S1. Kan? Kemudian tanya, adakah 10 sama dengan 15? Tidak sama. Pergi ke item kedua. So S1 dah lepas, pergi ke S2. Okey, item 2. Adakah 82 sama dengan 15? Tak sama. Pergi lagi yang ke sebelah, yang kelima. Okey. So sebab tu dia kata sini, bandingkan item carian dengan item pertama. Jika item carian berjumpa, berhentilah. Kalau kata saya suruh cari 10. 10 tu memang dia duduk di item pertama. Terus pergi langkah 1, cari item pertama, bandingkan, dia terus jumpa. Dah tak ada lagi langkah 3, langkah 4 berikutnya. So nombor 4. Jika nilai item carian tidak sama dengan nilai item pertama, ulang langkah 2 hingga 4. Mana langkah 2 hingga 4? Ni langkah 2 hingga 4 ni. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ulanglah ni sampai jumpa. Dan langkah terakhir, carian tamat apabila item carian diperoleh atau apabila semua item telah disemak. Okey, settle. Settle langkah 1. Langkah 2. Okey, kita tengok langkah 2. Baik, langkah 2. Alright, mana langkah 2? Kita tengok langkah 2 ni. Ni langkah 2. Baik, langkah 2 sekarang kita nak tulis pseudocode. Okey, pemboleh ubah. Langkah 2 dia kata kita kena bina pemboleh ubah. Kenapa nak bina pemboleh ubah? Supaya pemboleh ubah ini dapat membantu kita menulis pseudocode dengan betul. Contoh, katakan L ialah senarai yang mengandungi 10 item dengan nilai-nilai L0 sama dengan 10, L182 sehingga Ln tolak 1. Okey, saya nak tanya soalan. Kenapa dia letak last sekali N tolak 1? N tolak 1. Dia kata Ln tolak 1 adalah 99. Cuba tengok item 99 ni yang keberapa? Item 99 ni. Allah, saya punya komputer ni tak mau gerak pula dah. Okey, item yang terakhir item yang ke-10 dia tulis sekarang N tolak 1. Kenapa dia tulis N tolak 1? Kalau awak tak nak tanya saya akan tanya awak. Sebabnya kalau saya tanya faham ke tak faham, dia akan diam je. Lepas tu nanti bila saya bagi kerja, baru dia sibuk tak faham masa tu. Okey, L N tolak 1. N tolak 1. Kenapa dia kata okey. So ya kakak, ya. Dodi kejap lagi, Kejap lagi. Roti tu boleh juga kau nak makan. Takut Dodi tak makan. Okey. Ada iklan. Baik. N tolak 1. Apa maksud N tolak 1 kat sini? Apa maksud N tolak 1 kat sini? Saya nak conteng sikit. Boleh tak? Harap-harap boleh ya. Saya harap boleh. Jemput saya. Okey, apa maksud N tolak 1 kat sini? Awak kalau awak tak respon saya, benda ni tak habis ni. Macam mana saya nak ajar awak ni? Ni, kenapa dia tulis N tolak 1 ni kat sini? Kenapa? Kenapa yang ni kita faham lah L0, L1 adalah item 1 sampai 10. Sekarang dia pakai Ln tolak 1. Kenapa dia pakai N tolak 1 ni? Oh, tak ada orang nak jawab juga. Okey, jadi kita buatkan dia punya pemboleh ubah ni ataupun variables ni senang saja nak ingat. So, dia cakap tadi, tengok kat sini N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai. So, kat sini adalah N tolak 1. N dia adalah berapa item kita ada? Astagfirullahaladzim, dia pusing-pusing pula dah. Baik nak kau. Okey, berapa item kita ada? Berapa item kita ada? Apa masalah pen ni? 10.
Okay, kita ada 10. So, N adalah sama dengan betul. N sama dengan 10. Oh, saya jarang pakai dekat PDF ni. Memang dia tak boleh pergi dekat PDF saya. Saya buat tebal pun dia tak pergi juga. So, N dia sama dengan 10. 10 tolak 1 adalah 9. Okay. Jadi, sebab dia mula dengan kosong, jadi mustahil lah kosong sampai 10. Mustahil. Okay, mustahil lah kosong dia sampai eh, teruknya komputer saya. Aduh, sekejap. Actually saya ada 2 laptop. Semua laptop sekolah. Semua tak boleh pakai. Saya pun tak tahulah. Sekolah Syah ni tak jaga barang. Dapat-dapat semua tak boleh pakai. Tak ada orang nak jaga. Cikgu jaga sendirilah. Okey, kejap saya cuba pakai yang ni. Tadi saya pakai yang ni, okey je. Okey, dia tadi saya cakap, dia kalau dia cakap tadi L kosong sampai Ln tolak 1. Okey, so kita faham kita ada N sama dengan 10. Okey, N sama dengan 10. Jadi kat sini N kita adalah 10 tolak 1, 9. Jadi posisi yang terakhir tu sentiasa kita pakai L, N tolak 1. Sebab kita tak kisah berapa item kita ada pun, bila kita pakai macam ni, kita dapat tahu senarai penuh kita tu ada berapa. Okay, so kalau kita kata senarai yang pertama, item yang pertama adalah L kuasa kosong. Kalau L kuasa kosong ni jadi L kuasa 1, mustahil lah yang terakhir tu adalah 9. Mustahil. Sebab dia ada 10 item kan. So sebenarnya kosong ni adalah 1. 9 ni adalah 10. Tapi dia pakai N tolak 1 sebab nak menunjukkan bahawa jika carian tu tak jumpa, nanti dalam carta alih tu awak akan nampak dia kena patah balik. Kena patah balik. Okay, so saya nak terang yang tu dulu. Baik, so habislah kita punya pemboleh ubah. Yang kedua, kita ada pemboleh ubah yang kedua, iaitu T ialah pemboleh ubah mewakili nilai item carian. Okay, so kita kena isytiharlah kita bahawa L kita dah ada, T dah ada. I ialah pemboleh ubah mewakili kedudukan item dalam senarai L. Okay, so I ni lebih disebut sebagai indeks lah, indeks. Okay, T adalah yang kita nak cari. N pula ialah bilangan dalam senarai L. Okey, dah habis. Barulah kita pergi ke rajah 3.4. Rajah 3.3 adalah sudukut dalam untuk linear search. Okey, tengok sudukut dia bagi mula-mula saya nak cuba buat macam ni kejap Saya nak kejap. Sebabnya saya nak terang ke dalam tu. Salahnya saya punya ni. Allah teruknya. Kedua pula keluar dia. Okey, saya nak cuba counting kat sini. Senang sikit. Nampak sikit. Okey, tengok sudukut yang kita akan buat ni. Tengok sudukut kita akan buat ni. Okey, so tadi kita dah dapat. Kita punya senarai dah ada kat sini. Ini senarai kita. Ini senarai kita. Okey, so sekarang mula setkan senarai L. So senarai L kita dah tahu. Ni L bilangan L, bilangan senarai L adalah N. Okey. So pertama isytihar pemboleh ubah I, N dan T. Sebagaimana yang kita sebut tadi dalam langkah yang kedua. Setkan N sama dengan 10. Okey, N memang sama dengan 10 lah sebab kita ada apa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. So kita memang ada 10. Okay. Kita memang ada 10 N. Okay, seterusnya. Setkan I sama dengan kosong. Kenapa I sama dengan kosong? Sebab kita mulakan carian pada indeks yang pertama. So indeks yang pertama kat dalam ni adalah L kosong. Sebab tu dia kata I dia kosong. So kita tak nak kita akan mulakan dengan carian yang pada indeks yang pertama. So kat sini I adalah kosong. Mula dengan kosong. Okey, mana nak tahu kosong? Sebab tu dia pakai L kosong sampai L N tolak 1. Okey, seterusnya. Masukkan nilai carian T. So mestilah dalam proses ni mesti ada carian T. Sebab ni adalah search. Okey, seterusnya. For I lebih kecil daripada N. Okey, so sekarang ni yang ini yang biasa pelajar akan terumbang ambing. Dia tak faham langsung apa maksud dia. Okey, ingat lagi tak apakah function yang digunakan dekat sini? Struktur kawalan apa ni? Struktur kawalan apa kelas? Struktur kawalan apa ni? Ada for kat sini, ada for. Ni awak dah belajar dah ni. Dah banyak-banyak kali ulang dah. Dah tinggal 3 dah ni. Struktur kawalan for. Ya. Yeah. Struktur kawalan for. Tolonglah dalam kelas ni ramai orang. Saya tak nak lagi tadi. Saya kenal nama. Saya kenal siapa punya suara tadi yang jawab tadi. Orang lain tak ada suara ke? Mic rosak ke? Telefon rosak ke? Ha. Ya. Yeah. Cepat, 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 cepat. Tak ada siapa nak jawab ni. Tolong jangan. Kita tinggal 10 minit je. Saya ada masa tak banyak dengan awak ni. Ya. Yeah. Apa boleh bagi tahu saya for ni adalah struktur kawalan apa? For ni struktur kawalan apa? Ya, yeah, struktur kawalan apa? Struktur kawalan apa? Please, please. Siapa-siapa tolong? Cuba je lah. Tak betul pun tak apa. Yang penting saya nak dengar suara. Struktur kawalan ulangan, cikgu. Struktur kawalan ulangan. Okey. So ini adalah struktur kawalan ulangan for. Dia ada pembilang So ini adalah repeat. Okay, repetition punya. Tapi dia pakai for. For ni ada pembilang. Dia mesti ada pembilang untuk berapa kali. Sebab tu dia letak kat sini I lebih kecil daripada N. So kita tahu dah N berapa N? N berapa? 10. N 10. Okay, so sekarang proses ni akan mencari for sebanyak I selagi I lebih kecil daripada 10. So bermakna 0 hingga 9. So dia tak akan jumpa 10 sebab memang tak ada pun 10. Tak ada sebabnya indeks ni pun I yang digunakan 0 hingga 9. Ni dah kosong dah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sebab itu kan ni I lebih kecil daripada 10. So selagi mana I-nya adalah 0 hingga 9. Ini saya punya penjelasan So selagi I ni sama dengan 0 hingga 9, selagi itulah dia akan terus mencari jawapan. So jika Li sama dengan T. So maksudnya kita kena tanya dia. Adakah jika L tadi I ni adalah indeks carian kita. Adakah dia sama dengan apa yang kita cari ataupun output kita iaitu T? Kalau sama, terus pergi dekat sini ni. Pergi dekat sini terus tamat ni. Tamat terus dekat sini. Jika ya. Jika tidak, Papa, item ada dalam senarai. Langkau ke langkah 9. Nampak ni jika ya Jika L dia sama dengan T. Langkah 9 adalah mana langkah 9 dalam ni? Mana langkah 9? La ilaha illallah. Siapa tak keluar pula dah.
tadi elok lah. Dia bergurau pula. Dah dia bergurau. Okey. Mana pula ink saya dah tak keluar dah. Aduh, pening pakai ini. Biru ke? Tak lekat. Nak marah ni tapi sebabnya tak keluar. Awak dia problem kat sini, awak ham problem kat sini. Ada problem masa ni. Nak pakai ni, nak pakai. Okey, kejap. Allah, apa masalah pula dah. Saya tak tahulah apa masalah dia. Saya nak padam dulu apa-apa yang tak berguna ni kat sini. Saya nak tengok apa masalah dia. Kat bawah ni pun tak jalan Review, start thinking. Okay, lepas tu pilih size. Padam jadi. Padam jadi. Start jadi. Boleh jadi. Okay. Baik, berhenti. Dia cakap tadi jika else I iaitu sama dengan T daripada 0 sampai 9 indeks carian kita tu jika sama dengan hasil carian, so dia terus pergi ke langkah 9. Langkah 9 tu kat sini. Iaitu terus tamat. Okey. Jika tidak, okey, else kat sini else. Saya bagi tahu terus supaya awak tak pening. So atas ni if else, jika tidak. If else. So if else kita adalah jika, okey, kira I sama dengan I tambah 1. Okey, maksud dia apa? Jika tak jumpa, so bermakna kalau dia kosong, I dia kosong, tambahlah dengan 1, tambah 1. So jadi 1. Tak jumpa lagi, tambah 1. Jadi 2. Sampailah indeks kita yang ke 9. Sampai indeks kita yang ke 9. Okey, tamat jika I lebih besar sama dengan N. Macam ni tadi. Sebab apa N tolak 1? Sebab kat sini lah ni. Sebab kat sini. I lebih besar. Okey, so kita dah tahu dah I dia maksimum 9. So dia takkan lebih besar daripada 10. 9 takkan lebih besar daripada 10. Okey, so bermakna habislah carian tu. Habis carian, tak ada. Item tak ada dalam senarai. Tamat jika. Okey, siapa yang tak faham yang ni saya terang ni? Habislah, saya tak ada dah. Saya nak berhenti sampai sini je. Dah pukul 1.25. Saya nak suruh awak tengok sendiri carta alih dia. Saya nak bagi awak faham dekat sudut kod ni sebab carta alih dia akan berpandu pada sudut kod ni. Okey, siapa ada lagi soalan nak tanya tentang sudut kod ni? Tak ada, saya nak berhenti dah. Nak tanya sekarang. Okey, saya harap benda ni simple je dan harap awak faham. Saya dah cuba conteng yang terbaik lah yang boleh saya tunjukkan kat sini walaupun ada problem tadi. So lepas ni pun saya akan banyak ajar macam ni je. Saya akan buat conteng-conteng ni dan saya akan hantar notes ni juga dekat dalam grup untuk rujukan. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey, fahamnya clear jelas yang ni, jelas? Okey, kalau jelas kerja awak kerja awak ni. Okey, kerja awak ni dekat dalam buku teks ni ada, itu untuk linear search binary search bukan macam tu. Tu untuk linear search. So hari ni target kita untuk buat linear search. Baik, boleh tengok kat sini baik. Kalau awak nak lebih jelas, dia dah ada terang dalam bentuk video tapi dia dalam bentuk ayat lah. Nanti dia bacakan sama je. Boleh tengok nanti kat video ni. Ni ada QR code. Kat sini ada kod dia. Biasa saya tolong scan kan ataupun saya kopikan je. Dia punya kod kat bawah ni, kemudian saya buka dekat browser. Okey. So awak faham lah ni daripada
pada atas ni Carta ahli ni dia sama dengan sudokod tu. Nanti awak akan tengok lah dia letak macam mana. So sebenarnya ni saya nak suruh awak faham macam ni cara nak buat linear search punya carta ahli. So kena faham. Faham yang ni daripada sudokod awak dah faham, awak faham yang ni, insya-Allah tak ada isu tentang sudokod dan carta ahli bagi linear search. Okey, ada soalan? Ada soalan sebelum saya berhenti? Tak ada, cikgu. Okey, kalau tak ada. Baik, sekarang awak diberi satu kerja untuk hari Rabu. Ini kerja yang terakhir sebelum raya. Okey. Baik, apa yang nak dibuat tengok kat sini Dia bagi awak senarai N hanya 5, sikit je. Senarai I 0 sampai 4, T 1.5. So saya ni kira anggap awak catat lah yang saya cakap ni nanti jangan ada orang tanya saya lagi. Okey, kemudian saya nak minta awak buat sekarang betul-betul buat 3 step yang berada di dalam ke atas tadi. Daripada step algorithm, kedua variables creating, iaitu mewujudkan variables. Okey, menggunakan senarai ni okey, kemudian yang terakhir buat dia punya pseudocode dan hasilkan carta ahli. Baik, item carian alright. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, cikgu. Ada okey. So kalau tak ada soalan, ini adalah aktiviti untuk minggu ini. Sebelum tu saya nak ambil kehadiran dulu sekejap. Okey. So saya harap penerangan saya ni jelas kepada semua orang dan dapat difahami dengan baik. Dan kerja ni dapat dibuat dan dihantar minggu ni. Dan selewat-lewatnya kalau awak nak tunggu sampai lepas raya, itu hak awak lah. Saya harap awak settlekan minggu ni supaya nanti awak boleh bercuti dengan selesa. Dan kita tunggukanlah pengumuman KPM pada minggu ini, sama ada awak akan dibenarkan balik ke sekolah pada selepas raya haji atau tidak. Kalau tidak, kita akan sambung lagi kelas kita secara online seperti ini dan bantu topik-topik yang berikutnya. Okey, itu saja. Kita tangguhkan kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama.